Kami cakap bahasa Einstein mix with bahasa tokek dan kadang-kadang bahasa yang kami sendiri yang tak faham. Kitchen Talks yang disukai ramai aunty sambil masak ikan masin perah limau dan lada. Produced by Net. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh The Barber Addict, kedai gunting rambut paling mantap. Inginkan potongan rambut trim, janggut atau shave yang kemas? Jangan risau, diorang ada semuanya di sini. Barber Addict dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi sehingga 10 malam di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Di Barber Addict, kamu orang akan dilayan oleh 3 barber profesional yang masing-masing mempunyai lebih dari 10 tahun pengalaman. Setiap potongan rambut hanya RM25 saja, termasuk styling menggunakan produk jenama sendiri seperti pomade, spray, powder dan wax. Jangan lupa untuk ikuti Barber Addict di TikTok, Instagram dan juga Facebook untuk mendapatkan inspirasi gaya terkini, promosi hebat. Dan jadi tunggu apa lagi? Buat tempahan sekarang juga di Barber Addict. Gaya rambut anda diutamakan. Panggis! Pingo koluma, aku masih memyako. Pingo korungai. Kau hingga korungai. Dendo 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 unana, dendo 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 da da da, dendo dendo dendo. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kita masih lagi bersama dengan kita punya guest hari ini, Ibrahim Rafael Wong. Rafael tu nama memang ada dalam IC atau macam mana, bro? Betul. Nama arwah bapa aku. Oh, okey. Wow. So nama kau kira komersial lah nama dia. Saya sebut tadi salah tu. Bukan Ibrahim. Oh, bukan. Ibrahim. Oh, Ibrahim ya. Lagi style kan. Macam the Nabi. Nabi. Abraham. Anyway, so macam Abraham Lincoln juga. Tapi dia E lah. E. Ibrahim Rafael Wong. Kita tarik balik cerita masa kau dulu bersekolah dan masa kau kecil dulu, bro. How do you grow up? Kau memang biasa dengan bisnes atau macam mana, bro? Boleh dikatakan begitulah. Apa kau jual dulu pemadam? Bukan. Ada bisnes-bisnes di sekolah dulu. Di pasar. You're helping your mom, pasar. right? Tolong mama aku. Setiap petang balik sekolah, tolong dia loading barang and menjual and pergi buka. Mama aku dalam pasar. So aku tarik kereta sorong. Aku kasih lot barang buah-buahan gitu. Dan aku pergi depan pasar pula. So before orang masuk pasar, orang akan jumpa aku dulu. Uish, pandai. Jadi sebelum dorang pergi mana-mana kedai, dia jumpa kau dulu. Promote di sana. Cukai, bro. Cukai. Wow, bijak kau. Gila. Mama kau suruh kau atau memang kau rasa I should do this? Enggak, mama aku suruh. Mama aku suruh. And situ kita belajar lah. I see. So your mom, if you don't mind telling, your mom is Indonesian, from Indonesia. Ya, betul. Which part of Indonesia, bro? Dari Pindrang. Dari Pindrang. So dia datang sini married to your father. Lepas tu macam mana kau go by with as a mother yang daripada luar ni? Kadang-kadang jadi isu something. Macam mana kau bergaul dengan kawan-kawan kau? Adakah kau kena tanya-tanya or something like that? Tidak juga. I think should be no problem bahkan. Mama kau dari Beijing, bapa kau kan jauh betul. Lagi best actually kalau kita punya parents tu orang negara lain. Betul. Sebab at least kita boleh melancong. Yang mau balik kampung. Kau pernah balik kampung, bro? Pernah. Wow. Your mom still ada di sini and everything sekarang? Ada. Dia masih bisnes? Well, I have to say kalau bisnes ni susah mau berhenti macam mana pun kan. Betul. You have to go by. Dia jadi hobi sudah, Pak. Betul. Aku tanya juga, mak ada untung? Tidak, dia bilang. Tapi iyalah. Tapi buat juga daily kan. Wow. Tapi I believe your mom sekarang sudah kira kau sudah senangkan mama kau lah. Betul. InsyaAllah. Wow, good son. Orang bilang. From the first outlet to now to the second to the sixth outlet. Kau ada 6 outlet sekarang. In a period of berapa tahun? 2022. 1 year plus. 1 year plus kau ada 6 outlet. Crazy. How man? Macam mana tu? My focus is kembangkan perniagaan.
So you roll from here, kau buka satu, kau roll from here. Betul. Itulah kita kena tengok kita punya fokus actually. Kau masih enjoy ke bro? Masih. Steady dia jawab. Okay. Masih every month aku PKL. Okay. Bawa family apa semua? Enggak. Aku consider aku bekerja lah. Sebab aku perlu bina aku punya networking. At least bila aku kenal ramai orang dalam industri yang sama, ada banyak benda yang aku boleh belajar lagi lah. I see. Wow. Backtrack tadi masa off cast tadi, kamu mau cerita pasal apa sih? Dia gini Bani. Dengan skill-skill yang kamu ada begini, orang bilang macam orang Amerika lah, dia orang belajar dari street lah, orang bilang. Skill-skill ni kamu dapat masa childhood kah? Masa kamu menjual di pasar kah? Bergaul di sekolah kah? Macam mana hidup kau dulu masa kecil? I mean dia bukan pasal, kalau aku lah personally kan, mungkin orang lain dia cara dia membesar is lain, and cara dia belajar pun is lain. Tapi aku, kenapa aku sangat kuat mau sukses, mau senang, mau bahagiakan kedua orang tua aku, family, adik-beradik aku, sebab kami hidup sangat susah dulu. How hard bro? Tell us. Okay, aku ada satu cerita yang aku rasa aku tidak pernah lupa sampai hari ini. Ya, itu yang sangat terkesan bagi aku lah. I see. One day aku tak tahu time tu bapa aku di mana. Yang aku tahu aku di bilik sewa dengan mamaku. Masa tu umur aku mungkin 10-11 tahun. And that time aku tiada selipar. Aku tak tahu selipar aku pergi mana. Ya. So kami kena keluar dari rumah. Aku dengan mamaku. Bukan kena halau. Bukan. I mean, you need to go out lah. Kami tiada makanan di rumah. So mamaku kena keluar, and aku satu-satunya anak lelaki, and dia memang akan selalu bawa aku. Gitu. You the eldest in the family? Atau kau ada abang? You the eldest? Bukan, aku third sudah. Tapi satu lelaki. I see. Yang lain perempuan. Gitu. So dia bawa aku pergi pasar malam. So macam biasa, that time kami tiada bisnes lagi. Kami pasar, kami tolong orang potong bawang, tolak kereta sorong untuk dapatkan gaji. Cuma aku tak tahu lah hari itu apa yang berlaku. Yang kami hanya dapat duit lebih kurang RM2 begitu. RM2 tu actually untuk kayak pergi makan lah tu. Tapi bukan makan yang macam kau pergi restoran duduk makan. Kami ada 3 orang di rumah perlu makan begitu. So RM2. Ya. So RM2 tu aku ingat lagi, kami pergi satu restoran tu, and kami minta chef tu untuk tidak buka bil di counter lah. I mean yang dari belakang di belakang gitu. Bagilah kami makanan. Kami ada RM2 saja begitu. That time hujan, aku tiada selipar, kami tiada payung. My god. And merayu-merayu, lama juga kami merayu. Sebab actually dia tidak mau bagi. Actually dia tidak mau bagi sebab yalah mungkin dia tanggung jawab dia ke apa. Tapi mungkin last dia kesen dia bagi. And kami balik pergi rumah bilik sewa tu. Di sini di Nanam kah? Ya, di Nanam. Ada adik-beradik aku di rumah yang sedang menunggu. Kasih makan. Ya. So that time aku budak lagi kan, kecil lagi. Cuma aku ingat sangat lah. So apa yang aku nampak masa tu, mamaku ni dia bagi kami duduk di depan dia, and dia suap kami one by one dengan satu tapau tu. Dia suap. Dia tidak makan lagi tahu. Dia suap, habis and tidur. Mama kau tidak makan? Tidak makan. So aku dengan kau sekali disuap lah? Iya, dengan aku makan lah. Aku kan anak dia. Okay. So one day bila aku dewasa sudah, bila aku bercerita dengan dia, aku bilang ingat kah dulu kita pernah keluar pergi tolong orang di pasar untuk dapatkan gaji, and kita dapat RM2, kita beli makan di kedai belakang. And balik rumah kita makan, mama nak makan. Dia bilang macam mana nak? Dia bilang mama bagi makan that time. Dia bilang suap kamu satu persatu. Mama berharap agar kamu kenyang, sisa untuk mama. Tapi tiada sisa. Jadi mama tidur malam tu dalam kelaparan, and esok kita buat benda yang sama lagi, dia bilang. So bagi aku itu yang mama aku buat begitu untuk kami. Maksudnya aku tiada reason untuk teruskan kami punya situation hidup susah tu, hidup miskin tu. Aku kena jadi seorang yang bertanggung jawab untuk bahagiakan mama aku. Tak kira dari segi aku punya perangai ataupun aku punya income. At least mama aku kena senang. Dia kena senang. Itu adalah tanggung jawab aku. Gitu. Dan aku tak tahu apa yang
Tuhan balas. Mungkin Tuhan tengok cara aku berfikir, mungkin Tuhan tengok Your hardships cara aku and everything, bertindak, cara aku tengok mamaku macam mana. And itulah rezeki yang keep datang sampai hari ini. So alhamdulillah, thank you lah Tuhan. Oh man, that is a sad story man. Aku rasa aku Actually banyak lagi lah brother. so you do that and then you keep in doing that many times. Selalu minta orang begitu untuk kamu bekerja untuk dapatkan sesuap nasi lah. Ya. Banyak kali, bukan itu saja, banyak kali lah. Bukan. Aku dulu masa umur 12 tahun. Time tu arwah bapak aku sudah kena stroke. Okay. Oh, I see. And pagi aku sekolah, malam pula aku bekerja di cyber judi. Dulu kan ada cyber judi. Ada. Ya. So umur aku 12 tahun aku bekerja di cyber judi. Ada lagi benda yang aku memang masih ingat lah. And ini kira illegal lah ini kan. Masa underage kan? Betul. Apa boleh buat? Kan aku tiada pilihan. Bapak aku stroke, mama aku pula tak boleh bekerja jaga bapak aku. Dan aku sebagai anak lah yang pergi bekerja. So pagi aku sekolah, pukul 8 malam aku masuk kerja, 5 subuh aku balik. Wah. And aku sekolah lagi. Oh iya. Mana lah masa kau tidur? Mana aku tahu bro. Wih, gila lah. Dah time okay, muda kan. Tapi it's okay lah. Aku pun kerja bukan lama, macam sebulan 2 bulan je. Cuma aku pernah satu kali lah aku customer tu menang and dia bagi aku tips. And aku ingat di rumah aku tiada makanan. Okay. So aku beli beras. Okay. Dulu kita beli beras ni tahu 1 kilo RM2. Kan di kedai runcit kan. Satu gantang begitu kan. Gitu. So aku beli beras tu. Senang hati lah dapat beli beras untuk rumah kan. Aku naik tangga di rumah tu, terjatuh bos beras. And dia pecah di tangga. Alamak. Tapi aku tak ada lain lagi. Itu je yang ada kan. Pungut balik. Pungutlah dengan rumah tu bukan rumah aku seorang. Rumah tu adalah sebuah rumah dan kami sewa bilik saja. Oh, okay. So kau bayangkan tangga tu sudah sangat kotor gitu. Tapi kau kena pungut je beras tu. Kena pungut dan kena cuci balik-balik. Masih asing. Supaya kau boleh makan. Makanlah beras tu. Damn man. So aku pun sudah rasa begitu. And itu yang zaman-zaman kecil lah. Tapi aku ada satu zaman yang rasanya baru lagi 2016 ya. Hujung 2016. Waktu itu aku study di Puchong, KL. Okay. Aku study di Puchong and yalah study aku mana ada income lagi kan. Masa aku mula-mula study di Semenanjung. Isnin sampai Jumat aku study kelas. Sabtu Ahad tu sometimes aku pergi kerja di bangunan. Construction. Ya, construction. Kerja labor, kerja tukang. Ya, tukang. Damn. Apa yang kau buat? Kau ada skill ke apa tu bro? Tidak, ikut orang. Ikut je lah. Angkat-angkat. Ya, RM70 gaji satu hari. So weekend tu 2 hari dapat 140 lah. Ya. And kami kerja catering. And rasa aku jadi admin lah part time. Gitu. Cuma masa yang aku mau habis belajar sudah tu. Masa aku mau habis belajar sudah tu, aku ada yuran tunggakan yang perlu kena settle lagi. Di mana kau study? If you don't mind sharing, di mana kau study last time in KL, in Puchong? Puchong PIIC. Okay. Nama full day is Putra Intellect lah. Okay. Putra Intellect ya. So ada yuran tunggakan lagi masa tu. What was your course? Risk management. Okay. Diploma. Risk management. Right. Risk management. So of course ada duit lah kan. Mau bayar kan. Tapi tu yang last sudah lah, exam last sudah. Okay. And aku sayang kalau aku ndak kasih habis sebab aku punya pointer that time bagus. And aku tak tahu buat apa. Betul-betul aku buntu. Bukan aku tak buat apa-apa langsung. Aku sudah pergi Putrajaya, minta tolong untuk bagi aku kelonggaran ke bincang dan college kami ke apa. Tapi semua itu tidak lah. Tidak dapat apa-apa bantuan lah begitu. Beasiswa pun dia dapat. Sila ada BT-BTN, tapi ada lagi iuran yang belum kena cover kan. I see. Lebih kurang 6,000 lah balance time tu. So apa aku buat? Aku pernah dengar satu ceramah Ustaz Islam lah kan, Ustaz Indonesia. Dia bilang di dunia ni dia bilang ada 2 tempat saja yang doa kau tu tidak ada hijab. Okay. Ya. Pertama Istana Suci Mekah. Okay. Di situ bila kau berdoa
doa kau tu Direct. Dia tidak hijab bah. Jadi kalau kita berdoa di sini, lah. ini yang Islam punya ni lah kan. Jadi kalau kita berdoa di sini, bukan tidak boleh, bukan tidak mujarab ataupun hijab. Kita ada dosa kita masing-masing bah. Di awan sana kan, dosa-dosa kita ni yang menghalang kita punya doa. Begitu. I see. Itu pertama. Kedua, doa yang tiada hijab is doa ibu. Iya. So aku pernah dengar tu, and that time aku betul-betul buntu sudah. Aku tak tahu mau buat apa sudah. Aku call aku punya mom. Mak, aku bilang, aku ada tunggakan. Habis sudah belajar bani. Cuma aku ada yuran tunggakan. Aku tidak dapat settle ni. Aku bilang, aku sudah buat banyak perkara. Aku naik Putrajaya pun aku tidak dapat apa-apa juga. And aku call mama ni, aku mau bagi tahu sialah. Aku bilang. Dan dia cakap apa? Dia bilang, okey lah, bagilah mama masa sikit. Dia bilang, exam seminggu lagi, bagi mak sikit. Mak pergi jumpa keluarga kamu ke? Mak pergi pinjam orang duit ke apa ke? Aku bilang, bukan mak. Aku bilang, aku call mak. Bukan pasal aku minta duit. Aku bilang, aku tahu mama belum ada duit lagi. Aku cakap, aku call dia. Aku bilang, sebab aku baca satu benda. Aku bilang, mama doakan saja yang bagus untuk aku. Aku bilang, doakan yang semoga masalah aku ni selesai. Aku cakap, kalau duit memang aku tak minta. 1 sen pun aku nak mau duit mama. Aku bilang, tapi mak doakan aku. Aku baca doa mama. Aku bilang lebih bagus daripada yang aku berfikir, tindakan aku semua begitu. Petang tu aku tu fikir untuk ni buat surat rasmi kepada datuk-datuk di Sabah. Begitu. Okay. Aku hantar ke Datuk Madius Tangau, Haji G, kita punya CM sekarang. CM kita. Datuk Jumat Idris, bekas MP Sepanggar. So aku hantar dorang, aku tak tahu lah itu surat formal ke apa tidak, tapi aku type formal. Lepas tu aku send pergi email dan WhatsApp dorang lah. Gitu. Oh, okay. Yeah. Boleh lah. Yeah. Surprisingly, dari 3 orang tu ada 2 orang Datuk respon. Datuk Haji G, dia bangin aku RM500. Okay. Aku bilang, alhamdulillah okey ni. Aku bilang. Datuk Madius Tangau, dia cakap okey, esok aku ke KL. Dia bilang, kita jumpa. Dia bilang, dia jumpa kau? Ya, kita jumpa di KL. Kau bagi tahu kau di mana, and kita set kita punya meeting di situ. Gitu. Wow. Dan aku cakap, okey. Aku bilang, okey. Besok dia datang, dia bawa aku makan di restoran yang bagus. Restoran tu memang aku selalu limpas, tapi aku nak makan sebab aku tahu mahal tempat tu. Okay. Dia bawa aku makan, dia kasih makan aku bos bagus. Dia bagi aku duit poket RM300. Dia bilang untuk preparation sebelum kau punya exam. And dia bagi aku duit untuk settle aku punya yuran. RM6,000. Tidak, half lah. Sebab aku minta half. 3,000. Aku tahu actually kalau mau settle lagi bagus is full lah. Tapi kalau cakap at least kau bayar half. Okay, sudah. Kau boleh sit sudah exam. Yeah. Aku terus call mama aku. Mak, aku bilang thank you mak doanya. Aku bilang kenapa nak aku bilang aku dapat bantuan dari Datuk. Aku pun tak tahu macam mana. Aku bilang tapi mungkin doa mama tu. Aku bilang sangat mujarab. Sampai Datuk tu respon aku. Datuk tu datang KL jumpa aku and bagi aku duit yuran tu. And sekarang aku boleh masuk exam. Aku bilang mama aku menangis. Aku bilang betul lah. Aku bilang betul lah apa ustaz ni cakap ni. Jadi doa ibu dia kan, dia tidak azab tau. Dia tidak hijab. Dia memang akan jagalah terus. Ibu kamu aduhai. So sekarang ni kalau kamu sukses, kalau kita mau sukses, bukan benda pertama yang kita rasa is kita sangat pandai ataupun hebat. Minta dulu doa ibu, berdoa dulu dengan Tuhan. Minta restu dulu. Ya, minta restu dulu. And begitu, mak, mau berniaga mak. Aku bilang doakanlah aku. Mudah-mudahan aku berjaya. Mudah-mudahan aku boleh ubah nasib keluarga kita. Kita boleh jadi senang. Aku bilang kita boleh hidup macam orang lain yang senang. Aku cakap aku nak mula miskin begini mak. Aku bilang and mama aku keep doa untuk aku setiap hari. Dia bilang setiap hari. Aku tak tahu lah. Aku tak pernah nampak. Sebelum aku tidur aku bangun, dia bilang aku ingat kamu dulu. Dia bilang sayunya. Wow man, siapa-siapa yang nampak ni snippets ataupun dengar di podcast, kamu ingat-ingatlah tu satu pengajaran yang sangat bagus bagi aku. Dan aku macam mau call pula sekarang ni. Ya kan, call ibu terus apa aku call tengah malam ni. Mau tidur ni. But satu lagi pengajaran ini kan, undiuk no Madius Tangau. but tolak tu lawak lah. Tapi bagi aku rasa macam jalan kau sudah tertulis. Masing-masing ni ada dia punya ketentuan yang sudah dituliskan. Orang bilang the path was actually aligned to the right star, to the right moon, you know kan. Betul. Aligned. But
kadang-kadang betul tu, aku rasa aku sangat bersetuju apabila kita apa-apa yang kita buat, kita ingat orang tua kita. Pertama dorang dalam kita 9 bulan main dia dorang bawa sana sini. Betul. Dan kalau dalam cerita Abraham, dia punya cerita lagi menghayati lah kan, sampai begitu susah cara dia membesar. Dan aku rasa, dan aku rasa sebab itu yang dia kini sukses. Selain daripada ialah pandai manage dan sebagainya, dia ingat dia punya ibu dia. Betul. Dan bukan saja, saya rasa lah kan, bagi saya kan bro, bukan saja agama Islam saja. Saya I'm non-Muslim. Saya percaya agama lain juga pun, kalau bukan tiada restu ibu, apa yang kita buat pun tidak berjaya. Betul. Betul. Ya. Memang kau punya. Tapi kalau mau jual dadah, jangan kau minta restu ibu kan. Jadi iyalah mak, doakan jangan kena tangkap. Ya nak, saya doakan kamu terlepas. Itu sudah kena tangkap tu. But tolong put that aside, kita akan berehat sebab kita akan cerita lebih panjang menurut third part ni, macam mana kita mau inspire other people, listeners dan sebagainya. Dan kita mau cerita pasal content creation dan macam mana Abraham mau bawa dia punya diri dalam ini industri. How long dia rasanya dia akan bersambung ataupun meneruskan bisnes ni. Bukan seperti budak-budak yang main trumpet di luar tu. Tapi on the third part, of course kan. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh tidak lain dan tidak bukan The Barber Addict, barber nombor 1 di Kota Kinabalu sekarang ini. Kedai gunting rambut paling mantap. Inginkan potongan rambut, trim janggut dan shave yang kemas, jangan risau, diorang ada semuanya di sini. Yes sir, Barber Addict dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi sehingga 10 malam di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Di Barber Addict kamu orang akan dilayan oleh 3 barber profesional yang masing-masing mempunyai lebih dari 10 tahun pengalaman. Setiap potongan rambut hanya RM25 sahaja, termasuk styling yang menggunakan produk jenama sendiri seperti pomade, spray, powder dan wax. Jangan lupa untuk ikuti mereka di semua social media mereka, Barber Addict, di TikTok, Instagram dan juga Facebook. Follow. Dapatkan inspirasi gaya terkini dan promosi hebat. Jadi tunggu apa lagi, buat tempahan sekarang di Barber Addict. Gaya rambut anda diutamakan. Lanjut. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hi everyone, I'm Boss James. You are listening to Kinabalu Podcast, number 1 podcast in Sabah.